sedikit motivation. Jadi tanpa melengahkan masa, speaker kita pada hari ini adalah Cik Azman Hassan. Latar belakang beliau kurang lebih 20 tahun dalam industri takaful. Saya kenal beliau daripada Takaful National pada tahun awal tahun 2000. Beliau bukan seorang yang lama dan berpengalaman yang mungkin boleh berkongsi dengan kita semua menggunakan iaitu penerangan konsep takaful, yang mana kita akan lihat nanti akan ada berkenaan dengan tabaruk konsep yang kita boleh kongsikan dengan masyarakat dan jadikan dia skrip untuk promotkan produk dariku bersama dan juga value term. Begitu juga dengan mudarabah dan lain-lain. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan managing partner dengan ini, silakan Cik Azman Hassan. Okay. Clear? Clear. Okay, ini di Kusani sediakan saya punya kata orang promo lah. Di sini promo, iaitu apa dia topik dia hari ini on air, iaitu konsep of takaful. Tetapi slide saya ataupun perkongsian saya pada petang ini dalam bahasa Melayu. Jadi diharapkan semua boleh dapat manfaat daripada perkongsian pada petang ini. So, okay, jadi kita mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Okay. Sebab apa, kenapa kita mulakan dengan Bismillah? Sebab apa sahaja usaha kita, apa sahaja perbuatan kita adalah dengan mahunya Allah, mahunya Tuhan semesta alam. Apa yang kita buat hari ini, kita anggap ia sebagai ibadah, sebagai satu pengabdian kita kepada dia. Walaupun mungkin hasilnya adalah untuk kita nanti, tetapi sebenarnya adalah dengan mahunya dia. So, jadi slide ini akan terbahagi kepada 4 bahagian. Iaitu bahagian pertama adalah pengenalan. Jadi bahagian kedua adalah konsep takaful. Bahagian ketiga adalah kontrak takaful, dan bahagian yang keempat adalah perniagaan takaful. Okay. Jadi kalau kita lihat ini, so jadi industri takaful di Malaysia ni, kalau kita lihat, kita baca buku, kita lihat sejarahnya, telah diasaskan pada tahun 1984, daripada 1984. Okay, dan dianya terus berkembang hingga 2021. Okay, so dah lama dah ni, 30 tahun lebih dah. Okay. So jadi terkini terdapat lebih daripada 10 pengendali takaful yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Jadi takaful ini ataupun pengendali takaful ini, dia akan dikawal selia. Dia kawal selia oleh Bank Negara di bawah Akta Takaful. Dia ada Akta Takaful. So jadi takaful pada hari ini dia merupakan industri yang terpenting. Walaupun takaful ini selepas insurans baru diperkenalkan takaful, tetapi sekarang ini merupakan industri yang terpenting di dalam sistem kewangan Islam, khususnya di Malaysia, selain perbankan. Jadi antara pengendali takaful yang terkemuka ataupun terkenal pada waktu ini di Malaysia, contohnya pertama takaful ikhlas, Itikad Takaful. Kalau Itikad Takaful ni macam tadilah Cik Herman boleh tahu sejarah dia. Masa mula-mula dulu dia dinamakan TN, Takaful National, baru kemudian ditukar kepada Itikad Takaful. Seterusnya Takaful Malaysia. Walaupun pada permulaan dilihatkan bahawa ada yang mengatakan Takaful Malaysia merupakan company takaful atau pengendali takaful yang pertama di Malaysia. So jadi kalau dilihatkan hari ini di antara yang mana dia terkemuka. Kemudian Prudential BSN Takaful,
dan juga Zurich Takaful. Sebenarnya ada lagi banyak, ini antara yang terkenal. Mungkin ada di antara AP ataupun MP di Kursani ini mungkin pernah berada di beberapa syarikat terkemuka sebelum mungkin hadir ataupun datang ataupun mendaftar sebagai agensi di Kursani. Itu pengenalan secara ringkas. Pengenalan secara ringkas. Kalau nak ceritakan pengenalan nanti dibukakan daripada detail panjang pula. Kita pergi kepada konsep takaful. So konsep takaful ni merupakan tajuk kita pada petang ini. So kalau dilihatkan sebenarnya bila kata konsep ni boleh juga kita kenali dengan prinsip asas sesebuah takaful. So bila kita mengatakan konsep, boleh juga kita kata adalah suatu gagasan, sesuatu gagasan. Bila kata konsep tu apa? Prinsip. Konsep juga kita boleh katakan gagasan kepada sesebuah perkara. Mesti ada gagasan. Ataupun kalau sebelum diwujudkannya takaful, mestilah orang yang ingin menubuhkan takaful tu dia dah ada satu gagasan dia dah macam mana, satu prinsip dah macam mana, ataupun satu blueprint yang dibentangkan. So untuk supaya ianya boleh diterima sama ada oleh Majlis Pengawasan Syariah ataupun pihak-pihak yang berkaitan. So jadi saya lebih suka mengambil konsep takaful ini dengan makna lain adalah prinsip, sebagai satu prinsip. Prinsip ni kita sebagai satu pegangan, sebagai satu gagasan yang asas. Sebab ini penting, sebab ini asas. Kalau asas kita belum dapat mengenali tentang asas sesuatu konsep, maka nanti kita tidak dapat mengaplikasikan. Sebab sebuah konsep ni dia ibaratkan sebuah perancangan, sebuah kita punya plan kita. Tetapi konsep ini kena diaktualisasikan. Konsep ini perlu kita realisasikan. Konsep ini perlu kita laksanakan. Baru dia nanti menjadi suatu konsep yang benar, yang wujud di dalam industri. So kita tengok. So takaful ni merupakan sebuah konsep insurans yang berlandaskan hukum syariah. So jadi pada asalnya prinsip takaful adalah berteraskan konsep kerjasama, tanggungjawab, jaminan, perlindungan dan saling membantu dalam kalangan para pesertanya. Jadi bila dikatakan konsep takaful, ianya adalah berkenaan dengan kerjasama, berkenaan dengan jaminan. Kalau nanti ada dalam slide ini berkenaan dengan bantu-membantu, tolong menolong di antara sesama peserta takaful itu. Nah itu konsep dia. So kita pergi seterusnya. Ini dia punya perkataan. Kalau dilihatkan takaful ini adalah dari bahasa Arab. Bagi kata dasar kafalah. Takaful tu datang daripada kata dasar kafalah. Kafalah tu apa? Kalau kata kafalah. Yang bermaksud atau bermakna adalah jamin menjamin ataupun saling jamin menjamin. Itu perkataan kata dasar takaful dalam bahasa Arab. So bahasa Arab tu takaful kata dasar kafalah, tapi dalam bahasa Melayu diterjemahkan adalah jamin menjamin ataupun boleh juga kita kata saling jamin menjamin. So jadi prinsip takaful ataupun prinsip asas takaful ni adalah menggalakkan tolong menolong antara sesama peserta takaful sekiranya berlaku kehilangan atau kerugian akibat dari ditimpa bencana atau sesuatu musibah. So jadi prinsip ni tadi bila dia kata kafalah, tolong-menolong, jamin menjamin, dia adalah merupakan satu konsep tolong-menolong antara sesama peserta. Sebab apa? Nanti kita tengok di dalam bila seseorang peserta itu membuat sumbangan,
ataupun bayaran, dia ada di dalam bayaran itu terbahagi kepada akaun khas peserta, akaun peserta. So jadi akaun khas peserta itu yang dimasukkan ataupun di mana akaun tersebut adalah digunakan untuk menolong sesama peserta. Adalah dia punya peratusan ataupun ada bahagian tertentu yang mana ianya akan dimasukkan ke dalam akaun tersebut. Jadi konsep ini juga bersesuaian dengan konsep tahun ataupun iaitu tolong menolong atau bantu membantu. So jadi takaful ini dia bersesuaian dengan konsep tolong menolong atau konsep tahun. Okay? So ini menurut Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, FSA takaful bermaksud. Kalau tadi tu kita lihat dia punya terjemahan di dalam bahasa Arab ataupun kalau kita lihat dia punya kata dasar dia. Tetapi mengikut akta dia diterjemahkan atau dia definisikan sebagai satu pengaturan. Bila dia kata pengaturan ni, kata dasarnya aturan. Maksudnya ada satu sistem, ada satu aturan yang berdasarkan saling membantu, di mana peserta takaful bersetuju untuk menyumbang kepada kumpulan wang bersama yang boleh dibayar kepada peserta takaful atau waris mereka apabila berlaku keadaan-keadaan yang telah dipersetujui terlebih dahulu. Ini menurut akta. Maksudnya ada satu aturan, ada satu sistem di mana setiap pengendali takaful tu dia ada satu model yang mana setiap pengendali tu mesti dia adakan dia punya sistem dia untuk bantu-membantu. Mungkin setiap pengendali takaful itu berbeza lah dari segi pelaksanaan dia. Tetapi inilah dari segi dia punya konsep. Maksudnya setiap peserta, contohlah kalau katalah saya membuat sumbangan kepada takaful sebanyak RM100 sebulan, contoh. So jadi sebahagian daripada sumbangan saya itu akan dimasuk ke dalam akaun. Dalam akaun untuk apa? Untuk membantu peserta. Kalau dulu kita katakan dia pool. Atau pool, duit itu masukkan dalam pool tadi. Jadi kalau ada salah satu orang, contoh dalam satu pool tu ada 1,000 orang, 1,000 peserta ataupun 1,000 orang yang menyumbang masuk dalam pool. Tak kisahlah berapa jumlah dia. So jadi bila ada berlaku kejadian tidak diingini, ada berlaku musibah kepada antara salah satu daripada peserta tadi yang masukkan sumbangan dalam pool tadi, so jadi duit tadi akan digunakan untuk membayar manfaat kepada peserta takaful tadi atau kepada waris. Jadi waris. Sebab tu apabila kita nak sign up sesuatu kontrak tu, dibacalah tengok berapa persen ada dia punya percentage dia. Mungkin tahun pertama banyak, kemudian tahun seterusnya mungkin berkurangan sebab dia lebih kepada untuk akaun peserta. Okey, itu dari segi terminologi lah berdasarkan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Okey, seterusnya kalau kita lihat, jadi dalam konsep takaful ini juga tadi dia merupakan satu prinsip jamin-menjamin atau tolong-menolong. Ini kalau kita lihat selalunya digunakan berdasarkan dalil dalam surah Al-Maidah. Al-Maidah ni surah kelima dalam Al-Quran. Kalau tengok Al-Maidah ni maksudnya hidangan. Al-Maidah ni adalah hidangan. So sebenarnya ayat dia ni panjang, tetapi kita ambil di bahagian di hujungnya. Kalau dilihat kat sini wa ta'aw, ada perkataan wa ta'awunu alal birri wat taqwa wala ta'awuna alal ismi wal udwa. Kalau kita lihat ni dia punya bahasa Arab ni dia ada taun, ta ain alif waw, maksudnya taun. Ada dua kat sini taun. Taun ni apa dia? Adalah tolong menolong. So terjemahan dia adalah dan tolong menolonglah kamu alal
dia kata alal biri. Alal biri itu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Biri ini adalah kebajikan, wat takwa dan takwa. Takwa ni kalau dilihat ataupun diterjemahkan, takwa ni kena bersungguh-sungguh. Ataupun ada orang kata takwa ni takut. Tapi kalau takwa ni juga boleh kita terjemahkan bersungguh-sungguh, iaitu kita tolonglah, tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dengan dan sungguh-sungguh. Dan wala dan tidak, dan jangan, wala ta'awuna, dan janganlah kamu tolong menolong alal ismi, dalam membuat dosa dan pelanggaran. Ini adalah merupakan dalil yang mana kenapa dikatakan dalam konsep takaful, diambilnya konsep takaful itu adalah berdasarkan daripada surah Al-Maidah ayat yang kedua ni, sebahagian daripada ayat kedua, bukan keseluruhannya. Okey. So, jadi kita tengok juga di dalam konsep takaful ini, takaful juga boleh diartikan sebagai satu skim perlindungan di mana sekumpulan peserta bersetuju untuk menyumbang kepada dana tabaruk atau akaun khas peserta bagi menjamin antara peserta jika berlaku kerugian atau kerosakan disebabkan oleh musibah. Tadi pun kalau kita lihat di dalam akta kewangan pun ada dijelaskan, tetapi ini dijelaskan dengan maksudnya dana dia apa tadi? Dia katakan dana tabaruk. Kalau katalah tadi saya istilahkan dia sebagai pool ataupun kat sini dia kata adalah dana tabaruk. So tabaruk ni dia adalah nanti dia akan jelaskan, saya akan dalam slide ni akan dijelaskan tentang kontrak takaful tu. Salah satu kontrak dia adalah tabaruk. Tabaruk ni kita boleh kata juga jamin menjamin, atau dalam istilah lain yang biasa digunakan, mungkin sebelum ni katalah saya di etika takaful dulu pernah dikatakan akaun khas peserta. Dia ada akaun peserta, akaun khas peserta. Mungkin setengah pengendali takaful dia menggunakan terma yang berbeza. Akaun khas maksudnya dihaskan. Akaun khas peserta maksudnya akaun dihaskan untuk bayaran lah, tuntutan dan sebagainya. Tak kisah ni sebenarnya. Bila kita katakan takaful ni adalah akaun khas peserta, sebab takaful ni bisnesnya terbagi kepada dua, sama ada dia takaful am, takaful ataupun takaful keluarga, ataupun family takaful. So dua-dua tu menggunakan konsep yang sama. Okay? So jadi konsep ini sebenarnya dia menekankan perpaduan dan kerjasama di antara sesama peserta. Jadi konsep tabaruk ini juga dapat menghapuskan unsur ketidakpastian gharar di dalam kontrak takaful. Inilah di antara sebab mungkin ramai di antara kita hari ini MP, AP yang mana dulu pernah berada di syarikat insurans, mungkin kita pernah pengalaman saya pernah jumpa dengan prospek, pernah jumpa dengan customer. Soalan yang paling kerap dia tanya, apa beza insurans dan takaful? Itu soalan popular. Mungkin nanti ada sahabat saya MP yang akan menerangkan tentang apa perbezaan antara insurans dan takaful. Itu memang kalau dikatakan FAQ lah. So maksudnya favorite lah, answer and question. Apa beza antara insurans dan takaful? So inilah salah satu konsep yang kita boleh sampaikan, boleh kita bagi tahu kepada kita punya prospek. Kalau nanti jumpa prospek, konsep salah satu bezanya adalah konsep tabaruk. So konsep tabaruk ni dia menghapuskan unsur ketidakpastian atau gharar di dalam kontrak takaful. Sebab apa? Kita dah bersetuju, peserta dah bersetuju untuk allocatekan ataupun menyumbangkan sebahagian daripada sumbangan tadi kepada dana untuk membayar manfaat. Tetapi dalam konsep insurans dia berbeza. Maksudnya syarikat itu nanti yang akan bayar. Padahal kalau kita lihat, mungkin peserta dia kata saya tak setuju syarikat ambil sebahagian-sebahagian, mungkin saya setuju sebahagian-sebahagian kat situ.
maksudnya unsur-unsur yang tidak kepastian, okey, di dalam kontrak takaful. Okey, terus kalau kita lihat juga di dalam konsep takaful ni, dalam kontrak takaful yang mematuhi syariah tergabung kepada beberapa prinsip asas yang utama, okey, iaitu tabarruk, derma. Derma ni kita mendermakan, So derma ni biasalah, bila ke derma ni kan, bila kata konsep derma, kita selalu ikhlas kan. Macam biasa kalau kita pergi masjid, kita masuk dalam tabur masjid, kita derma. Kita jumpa orang di jalan nampak pun kita derma, betul? Ada tak kita mempersoalkan, derma ni kalau saya bagi ni untuk buat apa? Derma ni nak pergi mana? Perlu tak nak nak kena buat audit tentang derma? Pastinya tak ada. Betul, pastinya tidak. Jadi kalau di dalam sama juga, tapi di dalam pengendali takaful, sebab dia sebagai satu perniagaan, dianya direkodkan, dianya didatakan, ada jumlah dia, ada portion dia, kemudian nanti akan ada di audit, akan ada berapa jumlah dan sebagainya. Okay, yang kedua adalah dalam kontrak takaful itu wakalah, agensi atau wakil, dan yang ketiga adalah mudharabah, itu pun perkongsian keuntungan. Okay. So nanti selepas ni slide ni mungkin dia akan lebih detail berkenaan ketiga-tiga kontrak ini, apa dia, nanti saya akan jelaskan. So gabungan kontrak ini mungkin berbeza mengikut model perniagaan yang digunakan oleh pengendali takaful, sama ada di Malaysia atau negara lain di dunia. Ini kontrak ini berbeza. Dulu mula-mula saya ingat nama dia saudara Azman juga, dia adalah merupakan antara orang yang mula-mula di IFIM. Dia maksudnya menjelaskan tentang model perniagaan takaful. Sebab model perniagaan takaful di Malaysia mungkin dia berbeza dengan model perniagaan takaful di negara-negara lain. Mungkin beza dengan Indonesia, mungkin beza dengan Brunei, mungkin beza dengan Singapura ataupun negara-negara lain di dunia. So jadi Malaysia dia menggunakan apa yang model yang ada hari inilah, mungkin daripada kelulusan bank negara, apa yang hari ini kita tahulah. Okay. So jadi kita pergi kepada kontrak takaful, kepada kontrak takaful. So apa dia kontrak takaful yang pertama? Tadi kontrak takaful yang pertama adalah tabarruk, ataupun ada juga yang kata tabarruk. Tabarruk tu apa dia? Tabarruk adalah sumbangan ataupun derma. So jadi tabarruk adalah kontrak utama dalam mana-mana model takaful. Tabarruk bermaksud sumbangan atau derma, di mana peserta bersetuju untuk melepaskan sebahagian atau keseluruhan sumbangan kepada akaun khas peserta bagi menolong peserta lain yang mengalami kerugian atau kerosakan akibat ditimpa musibah yang tidak dijangka. Ini antara salah satu yang pertama ni tentang kontrak takaful. Inilah antara yang boleh kita gunakan perbezaan antara insurans dan takaful. Jika AP yang mungkin yang baru berjumpa dengan prospek, mungkin prospek tanya tentang apa beza insurans dan takaful. Mungkin ada ejen insurans yang katakan okey, dia mengatakan kebaikan ni, kita dalam industri ini, okey, kita jangan condemn company lain, tidak, tapi kita menceritakan tentang kebaikan yang ada. Apa dia? Takaful ni apa? Salah satu dia adalah konsep sumbangan ataupun derma. Jadi derma ni kita untuk apa? Tujuannya kita membantu. Kan ada ibadah di situ, ada dia punya manfaat di situ. Mungkin orang kata kita membuat kebaikan, tadi kan ada dalilnya kan, kita adalah maknanya membuat kebajikan, kita tolong-menolong membuat kebajikan dan takwa, betul kan? Inilah dia punya ataupun pelaksanaan dia. Konsep tadi dilaksanakan di dalam kontrak, pelaksanaan dia di dalam kontrak untuk membantu. So, jadi bila kita jumpa prospek, bagi tahu takaful ni maksudnya konsep tabarruk ni kita bersetuju untuk menyumbangkan sebahagian atau menyumbangkan keseluruhan kepada tadi dana khas tadi ataupun pada pool tu untuk apa? Untuk bantu orang lain. Jadi kalau kita tidak ditimpa musibah, kalau kita sebagai peserta tidak ditimpa musibah pada masa itu, mungkin ada orang lain yang ditimpa musibah, so kita bantu. Sumbangan kita tadi kita bantu untuk orang lain. Itu kan membuat kebaikan, membuat kebajikan. Okay.
So jadi konsep ini dapat tadinya menghapuskan unsur wara ketidakpastian dalam kontrak takaful dan dianya tidak terdapat di dalam kontrak insurans. Tidak terdapat. Okay. So yang kedua, apa dalam kontrak takaful adalah wakalah, wakil ataupun agensi. So jadi bila kata kalau dalam insurans dia kata agent, terminologi. Tapi kalau di dalam takaful, term dia dikata wakalah, wakil. So wakil. Jadi wakalah ini merujuk kepada kontrak agensi. Kita pun ada kontrak, kontrak, MP pun ada kontrak. So itu adalah kontrak. Dengan apa katalah kita kontrak dengan Kusani. Kusani ada kontrak dengan Ikhlas. So sama juga kita pun ada kontrak dengan Ikhlas. So jadi sebagai wakil atau agensi yang melakukan apa-apa kerja dan perkhidmatan bagi pihak lain ketiga. So sebagai wakil, sebagai agensi, contohlah, katalah saya ada lesen takaful am. Saya daftarkan dengan, contoh katalah takaful menggunakan nama agensi. Saya boleh membuat perniagaan bagi pihak etika takaful. Okey? Contoh. So maksudnya apa-apa saja bisnes yang saya buat tadi, maksudnya daripada prospek ataupun kita punya pelanggan. So jadi etika takaful akan memberikan nanti maksudnya prinsipal tadi tu akan memberikan upah lah. So kalau kita tengok itu wakil atau agensi bertindak mewakili prinsipal ataupun pengendali takaful, bukannya bagi pihak peserta. Jadi bila kata wakil, dia ada satu lagi, kalau kata mungkin yang baru dinamakan yang mungkin belum pernah dengar, dinamakan broker, atau beza pula. Jadi wakil atau agensi ni bertindak mewakili prinsipal, iaitu pengendali takaful. Contoh kalau katalah hari ni kita pengendali takaful kita apa? Takaful ikhlas. So jadi kita bertindak mewakili takaful ikhlas. Kita bertindak mewakili takaful ikhlas. So jadi sebagai balasan, wakil ataupun agensi akan menerima upah mengikut kontrak bersama prinsipalnya. Berapa persen dia punya upah. Okay? Jadi berbeza kalau dengan broker. Kalau beza dengan broker ni dia mewakili dia punya pelanggan. Dia mewakili pelanggan. Jadi broker ni dia boleh pergi mana-mana pengendali takaful. Kalau let's say di Malaysia ada 12 pengendali takaful, dia boleh pergi ke 12 pengendali takaful untuk mendapatkan dia punya sebuah harga ataupun perkhidmatan yang lebih baik ataupun yang menguntungkan pelanggan dia. So itu broker. So jadi kita tak payah cerita detail lah tentang broker. Kita cerita berkenaan dengan wakil ataupun agensi. So jadi prinsipal boleh mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Maksudnya prinsipal boleh mengenakan bayaran bagi perkhidmatan disediakan, iaitu takaful ikhlas ataupun apa-apa saja pengendali takaful boleh mengenakan perkhidmatan bayaran kepada peserta ataupun nanti kita katakan yang menyumbang. Yang menyumbang tadi dia ada kan tadi, okey, sebahagiannya untuk apa? Untuk wakil. Berapa persen ni untuk wakil. Kalau tengok dalam polisi pun ada. Dalam polisi apa? Sebahagian ni untuk pembayaran apa? Wakil, wakalah. Mungkin tahun pertama, tahun ketiga, tahun kedua, tahun ketiga dia adalah dia punya jumlah peratusan dia. Dia mengikut pada kontrak. Setiap pengendali takaful itu berbeza. Yang ketiga adalah mudharabah ataupun perkongsian keuntungan. So di dalam konsep ini peserta adalah pemberi modal. Manakala pengendali takaful sebagai usahawan yang diberi tanggungjawab dan amanah untuk menguruskan perniagaan mengikut syariah. Ini dia punya term lah ataupun dia punya makna. Tapi dalam bahasa yang mudah, bahasa kalau kita bercerita dengan kita prospek, maksudnya kita punya bakal pelanggan kita, kita punya prospek kita, mungkin dia kata okey, dengan sumbangan tadi, betul dengan sumbangan diberikan kepada pengendali, katalah kepada takaful ikhlas. So takaful ikhlas dia mempunyai tanggungjawab untuk menguruskan dia punya tadi tu, dia punya yang diberikan sumbangan tadi. Sama ada dia nak menguruskan macam mana, dia nak menguruskan mengikut ada yang katalah di dana-dana ke ataupun di dalam kaunter-kaunter saham, tapi yang patuh syariah, yang mana patuh syariah. Kemudian nanti keuntungannya akan diberikan, iaitu keuntungan atau kerugian hendaklah dikongsi bersama. Ini
So, pembahagian keuntungan akan diberikan selepas tamat suatu kontrak atau polisi mengikut persetujuan di dalam kontrak. Okey, ini pun kadang-kadang ada kita punya bakal pelanggan tanya. Okey, kalau katalah sebab ini biasa, kita kan dalam membuat sebut harga ataupun quotation, dia ada projection. Dia ada projection. Projection itu berdasarkan prestasi syarikat. Mungkin berdasarkan prestasi syarikat pada sebelum ini. Ini pun mudharabah perkongsian untung ni pun ada juga yang tanya, okey berapa? Kalau saya bayar sekian, nanti di akhir kontrak saya berapa saya dapat? So kita akan buatlah, kita masukkan dia, kita akan dapat ini jumlah, betul Dia ada jumlah yang jumlah itu sebenarnya tidak dijamin. Jumlah itu sebenarnya adalah tidak dijamin. Sebab apa? Dia adalah berdasarkan prestasi syarikat. Okay, ada juga yang untung so dibagi. Okay, setiap tahun contohlah polisi jeneral kenderaan, siapa yang ambil kenderaan, okay, setiap tahun ada dia punya mudharabah, ada perkongsian keuntungan yang dibagi. Tapi bagi polisi takaful keluarga, contoh katalah ada yang ambil polisi untuk pendidikan anak, pendidikan anak selama berapa, katalah 18 tahun, 20 tahun. Apabila telah matang, so nanti pengendali takaful akan kirakan balik. Dia akan kira, okey, berapa sumbangan dia, okey, berapa keuntungan dia, kemudian dimasukkan di dalam pengiraan dia. Okey, ini jumlah yang dapat diberikan oleh pengendali takaful kepada peserta tersebut. Okey, so jadi dalam model tentang mudharabah ni untung rugi pun ada. Untung rugi pun ada. Juga dulu pernah juga ditanya. Jadi kalau katalah tak tahu tiap tahun ataupun tahun itu tidak ada keuntungan ataupun kerugian, so macam mana? So kalau nak diceritakan kerugian atau model tu panjang juga, tapi antaranya dia akan ambil ataupun dia akan pengendali takaful akan bagi tahu kepada peserta mengalami kerugian, so boleh tak diambil sebahagian daripada akaun peserta untuk dibayar, tapi nanti akan dibagi balik daripada keuntungan. Itu antara salah satu lah contoh. Okey, ini adalah tentang tiga tentang kontrak takaful yang mana biasalah kontrak-kontrak yang selalu ditanyakan oleh kita punya bakal pelanggan ataupun selalunya yang ada di dalam kita punya buku-buku tentang takaful ataupun juga di dalam tulisan berkenaan dengan kontrak takaful. So jadi kita boleh gunakan tu untuk bila kita jumpa kepada kita punya bakal pelanggan. Okey, seterusnya adalah perniagaan takaful. Kita lihat. Takaful adalah perniagaan. Cik Herman, terlebih ke saya masa ni? Tinggal satu teruskan. Kita asyik mendengar penerangan. Terima kasih. Teruskan. Silakan. Okey. Seterusnya kita tengok pada perniagaan takaful. Okey, takaful ni adalah perniagaan. Takaful ni adalah bisnes. Okey, takaful masa kini bukan hanya sekadar memberikan perkhidmatan yang mematuhi syariah. Akan tetapi ia merupakan suatu perniagaan untuk semua. Perniagaan untuk semua ni. Maksudnya kalau dari segi wakil atau agensi dapat menjana pendapatan yang lumayan melalui perniagaan takaful ini. Bukan saja wakil atau agensi, maknanya pengendali takaful akan dapat. Negara juga akan dapat. Kita lihat kalau mengikut laporan tinjauan ekonomi 2020. Kalau boleh tengok ni dekat Bank Negara ada aktiviti kewangan, insurans dan takaful menyumbang sebanyak 33.5 bilion di Malaysia pada tahun 2019. Mungkin boleh cek lah. Boleh cek tentang laporan ekonomi. So maksudnya takaful ni bisnes. Takaful ni bisnes. Saya ramai sebenarnya rakan-rakan di agensi dulu, mungkin sampai pada hari ini di Etika, juga mungkin di Prudential, juga hari ini di Ikhlas. Maksudnya mereka menjadikan takaful ini adalah kerjaya. Mereka menjadikan takaful ini adalah satu bisnes. Satu bisnes di mana para tenaga agensi ini dia menjadikan takaful ini untuk mempertingkatkan ekonomi diri, keluarga, dan juga kepada negara sebenarnya. Kita menyumbangkannya kepada negara. Tapi pertama kepada kita lah. Pertama kepada diri kita,
kemudian kepada keluarga, betul so dan juga kepada negara lah menyumbang. Saya ada dengar suara tu, ada nak tanya ke? Kejap lagi, tinggal sikit lagi. Sedikit sumbangan dan perjuangan daripada saudara-saudari, daripada AP, daripada MP sebenarnya memberikan makna yang amat besar bagi kita semua. Sama juga hari ini kita berada di bawah pengendalian Kursani Connection dan juga pengendali Takaful Ikhlas. Kita juga memberikan sumbangan. Dan daripada apa saja tadi yang kita lakukan, kita akan mendapat upah dari mana untuk diri kita, untuk keluarga. So apa saja cabaran-cabaran itu yang berlaku tu memang merupakan cabaran. Cabaran tu mana-mana pun pergi. Kalau nak ceritakan tentang saya, pengalaman saya, cerita di Etika pun ada cabaran. Sebelum tu saya di MNI MNI Insurance, saya pergi masa tu, saya masuk insurance, mula-mula MNI Insurance pun ada cabaran. Saya pergi katalah Peru BSN pun ada cabaran. So mana-mana pun ada cabaran. Kalau tengok tadi dikongsikan slide yang pertama ataupun video yang pertama, dia kata adalah sebenarnya berbalik kepada diri kita. Percaya dan yakin pada diri kita. Kalau kita percaya dan yakin kita boleh buat, sebenarnya kita boleh. Memang halangan banyak, saya tak menafikan. Saya pun juga ada cabaran, ada halangan, memang banyak. Tetapi kita kena atasilah halangan yang ada pada hari ini. So diharapkan perkongsian saya pada petang ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh MP dan juga AP. So jadi sebelum saya tutup, so ada satu lagi slide yang mana slide ini ni ini merupakan challenge. Ini challenge. Dinamakan challenge apa? Ma'al Hijrah Merdeka Challenge. Nanti mungkin saya terangkan sedikit, nanti Encik Herman akan terangkan lebih detail lah. Bila kata ma'al ni awal, ma'al hijrah, awal hijrah. Biasanya kan awal tahun ataupun tahun hijrah ni adalah tahun permulaan hijrah. Ma'al ni awal. So hari ni di Kursani dia ada challenge. Challenge dia ada tinggal daripada 24 hari bulan ni hingga 31 Ogos. So kalau hari ni 25, mungkin kita ada kurang lebih 6 hari saja lagi buka. Cik Herman 6 hari kurang lebih lah. So, jadi dia hanya submission. Dia hanya submission. So jadi apa yang akan dapat, satu QC tanjak dan juga satu QC face mask. Nanti detailnya mungkin Cik Herman akan terangkan. So jadi setakat itu dulu saya punya perkongsian pada petang ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi mungkin mana yang kurang baik itu adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. So jadi saya tutup dengan segala puji bagi Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan penyayang. Assalamualaikum. Jadi itu saja program daripada Ma'al Hijrah Group. Kami di pihak Kursani bersama dengan managing partner di dalam Ma'al Hijrah Group mengucapkan selamat dan semoga berjaya kepada semua yang hadir. And wishing you all the best. Jadi sampai di sini saja program kita pada hari ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.